حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi ya karim, amma ba'du. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal hamdu istilahan, situ deh, betul. Wa amma, dan adapun alhamdu, puji itu istilahan, dari segi istilah. Puji dari segi istilahnya, fahuwa, maka ialah, Rabita jawab bagi amma, fahuwa, maka ialah hamdu dari segi istilah ni ialah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu atau kaunihi mun'iman 'alal hamidi au ghairihi. Kata dianya, dan ada pun puji dari segi istilah, fahuwa, maka ialah puji dari segi istilah itu fi'lun, satu perbuatan, satu hija'ah, satu perbuatan, satu hija'ah, yunbi'u, yang memberitahu, yang menceritakan, yunbi'u ayyukhbiru, satu perbuatan yang mengkhabarkan, yang menceritakan an ta'zimil mun'imi, tentang kebesaran sang pemberi nikmat. Jadi dari segi istilah puji ini ialah satu perbuatan menceritakan tentang kebesaran sang pemberi nikmat, min haitsu, daripada sekira-kira, kaunihi, keadaannya, mun'im, pemberi nikmat tu mun'iman. Memberi nikmat, keadaan memberi nikmat lah ia mun'im tu, alal hamidi, di atas orang yang memuji, au ghairihi, atau lain daripadanya, lain daripada hamid, au ghairihi au ghairil hamidi, atau lain daripada orang yang memuji. Mana sama ada nikmat tu kena ke dia orang yang memuji, atau nikmat tu kena kepada orang lain yang memuji. Tu. Nak ta'mim pada kata, nak ta'mim pada kata perbuatan tadi tu.
Nak ta'mim pada kata perbuatan. Duk. Sawaun kana zalika, sama adalah demikian itu perbuatan mengkhabar tadi, perbuatan mencerita tadi itu, qaulan, satu perkataan, bil lisani, dengan lidah, awitiqadan, atau perbuatan tu dikatakan pegangan bil janani, dengan hati. Tu. Jadi perbuatan itu bukan mesti dengan anggota zahir lah kalau gitu. Kerana pegangan di dalam hati pun termasuk daripada satu fi'lun, satu perbuatan. Aw amalan, atau tu satu amal, bil arkani, dengan segala rukun-rukun. Apa rukun-rukun? Allati hiya, yang bermula ia arkan tu, al-a'dha'u, ialah segala anggota tubuh badan. Tu jadi perbuatan seorang menceritakan tentang kebesaran sang pemberi nikmat, daripada sekira-kira keadaannya sang pemberi nikmat tu memberi nikmatlah ia di atas orang yang memuji, atau memberi nikmat kepada orang yang selain daripada orang yang memuji. Sama ada perbuatan itu ialah satu perkataan dengan lidah, atau pegangan dalam hati, atau perbuatan pekerjaan dengan segala rukun-rukun, yang ialah rukun-rukun itu segala anggota tubuh badan. Itu orang panggil puji dari segi istilah. Itu dah. Maka dari segi istilah yang kita nak ni, dah. Dari segi istilahnya kita nak baik. Tengok. Kama qala, ay wazalikal fi'lu, kama qala ni takluk bagi sesuatu yang maksud, takdirnya wazalikal fi'lu, dan bermula demikian itu perbuatan itu, qaulan bil lisan, aw i'tiqadan bil janan, aw amalan bil arkan. Tadi itu kainun, adalah ia kama, seperti mana barang, yakni syair, qalal qailu, yang telah berkatalah oleh orang yang bersyair. Qailu itu maknanya asyair, itulah asyairu, itulah orang yang bersyair. Dia kata ni dalam bahar tawil, dia bersyair ni di atas bahar tawil, min bahri tawil. Dia katakan afadatkumun na'ma'u minni salasatan, yadi wa lisani wad dhamiral muhajjaba, wa ma kana syukri wafiyan binawalikum, walakinnani hawaltu fil jahdi madhhaba. Tu sambungnya syair dia. Afadatkumun na'ma'u minni salasatan, yadi wa lisani wad dhamiral muhajjaba, wa ma kana syukri wafiyan binawalikum, walakinnani hawaltu fil jahdi madhhaba. Tapi mahal syahidnya bait hak mula-mula ni lah. Dua bait hak mula-mula ni. Tu mana tafsir kata perbuatan tu ialah perkataan dengan lidah, pegangan dengan hati, pekerjaan dengan segala anggota tubuh badan tu orang panggil perbuatan. Seperti mana adalah ia barang yang telah dibersyairlah oleh penyair daripada bahar tawil. Dia kata mana? Afadatkumun na'ma'u minni salasatan, telah memberi faedah lah akan kamu an-na'ma'u, tu oleh an-na'ma'u mana in'am dah, oleh pemberian nikmat, telah memberi faedah lah akan kamu oleh pemberian nikmat, minni daripada aku, salasatan alai salasata asya, akan tiga segala perkara. Maknanya
nikmat hak Tuhan beri pada aku ni, maka aku balaskan dengan 3 segala perkara. Tu maksud gitulah. Nah, afadatkumun na'ma'u minni salasatan, telah memberi faedah lah akan kamu oleh pemberi nikmat, oleh pemberian nikmat, gitu. Minni daripada aku tu akan salasatan, ai salasata asya. Salasatan tu jadi maf'ul yang kedua lah bagi afadat kan. Nah, tu minni tu hamid tu. Nah, mana membalaslah, tu membalaslah kamu tu, oleh segala pemberian nikmat daripada aku, daripada Allah, maknanya hasil daripada aku, membalas kau orang panggil nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, akan 3 balasan, akan 3 segala perkara. Mana 3 tu badar pada kata salasan. Jadi tu isyarat kata amalan bil arkan ayil a'dha, tanganku, nah macam yadi lah, macam yadayah, nah syair. Jadi daruratul syairi, namanya bahasa nahwu lah orang. Jadi tanganku, walisani lidahku, wadhamiral muhajjaba. Dhamir sini maknanya ay qalbah, nah hatiku al muhajjaba ay mastura, yang terlindung. Tu dah. Tatu syair mengiringi, wa maka syukri wafian binawaliko, dan tidak adalah kesyukuranku tu boleh menyaingi dengan segala pemberian-pemberian kamu, walakinnani hawaltu fil jahdi madhhabah. Akan tetapi akunya cuba orang panggil pada bersungguh-sungguh untuk membalas kau orang panggil pemberian daripada sang pemberi nikmat tadi. Nah, habis. Jadi tu orang panggil syahidnya bahawasanya fi'lun, perbuatan itu melengkapi darah 3. Mana perbuatan dengan anggota tubuh badan, perbuatan dengan lidah, yang panggil percakapan, dan perbuatan dengan hati dia panggil pegangan, i'tiqadan. Nah, kemudiannya timbul orang panggil seolah-olahnya mari iktiraf lah, mari kritik, mari kalau kata perbuatan dengan lidah, perbuatan dengan anggota tu zahir lah, nampak perbuatan. Nah, hak jelas sungguhnya dengan anggota tubuh badan tu lah orang panggil perbuatan, betul tak? Nampak mamak tu duk ambil nyapu, duk sapu-sapu. Nampak orang panggil mamak sedang mengerjakan perbuatan menyapu sampah. Nampak orang panggil. Sebab apa? Sebab gerak anggota tubuh badan dia tu pegang batang menyapu, sengih duk sapu-sapu. Nampak. Percakapan ni orang tak panggil perbuatan kalau di kita ni, betul tak? Tapi panggil juga mak duk apa tu? Mak duk buah. Mamak duk tengah buah. Mamak sedang mengerjakan perbuatan berbual. Boleh lagi lah, kerana orang panggil zahir lidah ni dah. Tapi pegangnya, lagu mana pegangnya ni? Wa innama kana li'tiqadu fi'lan, dan hanya adalah pegangan itu dikira sebagai perbuatan. Dan hanya pegangan i'tiqad itu dikira sebagai perbuatan, li'annahu, kerana bahawasanya i'tiqad itu, li'anna li'tiqadah, kerana bahawasanya i'tiqad itu at-tasmimu bil qalbi. Merencana atau mentekakkan di dalam hati, bil qalbi ay fil qalbi, merencana atau mentekakkan di dalam hati. Itu tasmim. Proses itu apa? Betul tak? Masuk dalam makulatul fi'li itu. Tu
Bila orang panggil ada tasmimu bil qalbi, memproses atau mentekad atau merencanakan di dalam hati, maka diri memproses, diri mentekad, diri merencana tu orang panggil makulatul fi'li. Tu bila sudah kemah dalam hati, terencana, tertekad, terproses, itu orang panggil makulatul infial. Maka sebab tu dikatakan perbuatan tak? Itu dah. Jadi kerana tu dikatakan i'tiqad fil jinan atau fil janan, bil janan tadi itu sebagai fi'lun, perbuatan juga. Perbuatan. Yumbi tak yumbi, nanti kau dulu tengok bawah ada dia jawab ni. Nah, sebab dia kata syukur pula, puji pada istilah ni perbuatan mengkhabar. I'tiqad tu masalah i'tiqad tu adalah perbuatan, jawab dah ni. Tasmimum bil qalbi. Nah, proses atau merencana atau mentekadkan dalam hati. Maka tu orang panggil masuk dalam makulatul fi'li. Macam nak pegang Tuhan ada, Tuhan mesti ada. Boleh pegang pada gitu? Orang tu Tuhan ada, ya ke? Benar Tuhan ada. Gitu ke? Tak. Kena proses dulu. Betul tak? Ya ke Tuhan ada? Fikir tengok. Kalau tak ada di mana? Mana dalilnya? Gerung-gereng. Ya sungguh. Itu orang panggil at-tasmimu bil qalbi. Benar? Memproses atau merencanakan atau mentekadkan di dalam hati. Bila sudah tertekad, terencana, terproses, maka orang panggil makulatul infial. Itu. Maka kerana tu dipanggil orang panggil i'tiqad dan bil janan, tu orang panggil fi'lun, perbuatan. Tapi masalah yumbi tak yumbi, nanti tengok lagu mana boleh kata fi'lun yumbi juga. Sedangkan duk ala hati nak yumbi ke mana? Mungkin duk Jepun mungkin duk tak kira lah Jepun ke Amerika ke, negeri orang kafir ramai, tak ada orang Islam. Suara pergi Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Dalilnya ala ni. Paduk senyap ala perutmu, ala hatimu. Orang keliling tahu tak? Orang keliling tahu tak? Tak tahu. Betul tak? Lepas tu mengkhabar tak orang panggil tu? Tak khabar tu. Tapi tak apa, nanti call dulu bawah ada fa'in kila. Fa'in kila ada tak mau. Jangan bimbang, kita ngaji kita ni ya ada selalu dah. Kalau kita ta'ammul lah, kalau jenis orang ta'ammul, setakat tu penerangnya dia akan mari lagi. Mari apa? Mari i'tiraf. Okey, bolehlah. I'tiqad tu fi'lun. Tapi yumbi tak yumbi? Yukhbir tak ada yukhbir? Tak yukhbir tu. Lagu mana boleh kata i'tiqad dan bil janan ni orang panggil masuk juga daripada ta'mim pada kata fi'lun yumbi an ta'zimil mun'imi, iaitu istilah syukur, hamdun, puji dari segi istilah. Kalau gitu wa amma qauluhu, dan adapun bermula perkataan mereka itu ulama mutakallimin. Perkataan ulama mutakallimin mana ni maqal qauluhu? At-tahqiqu ay al-qaulul muhaqqaq, dan bermula at-tahqiqu ay al-qaulul muhaqqaq, bermula pendapat yang tahqiqnya, annahu bahawasanya i'tiqad itu, anna i'tiqada kaifun, ialah kaif. I'tiqad tu ialah makulatul kaif. Ni kena ngaji ilmu makulat lah ni. Tu mantik baru 2 lah baru dah. Banyak sangat nak ngaji dia pun dah peningnya dia. Sini bila aku nak ngaji. Tapi tak apalah. Kau tengok nantilah. Pendapat yang tahqiqnya i'tiqad tu ialah makulatul kaif, bukan makulatul fi'li. Tu lagu mana tu? Itu pendapat hak tahqiq. Apa makna kaifun? Itu nak tafsir bagi kaif. Ai as-suratu al-hasilatu, gambaran yang terhasil, mana yang terjadi, gambaran yang didapatkan, boleh juga gitu. As-suratu gambaran, al-hasilatu yang didapatkan, fin nafsi di dalam hati. Tu orang panggil kaif. Kita dapat gambaran dalam hati kita, itu orang panggil
Kaif. Dapat napok dalam hati kita. Itu dia panggil kaif. Apa tadi? Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Dalilnya alam ni. Nampak tak alam perut? Tak nampak. Tak ada iktikad lagi tu. Bawa mu nampak. Oh iya sungguh nampak weh. Nampak tu orang panggil apa? Kaif tu. Apa? Hasil gambaran dalam perut hatimu tu. Faham tak? As-suratu al-hasilatu fin nafsi ay fil qalbi lah, fin nafsi tu. Jadi i'tikad di sisi pendapat qaul yang tahqiq bukan makulatul fi'li. Bukan makulatul fi'li atau infi'ah. Itu ni. Tu. Ya makulatul infi'ah ni terjadi, terproses dah. Nah. Macam kita kata kita panah air atas dapur. Panah air atas dapur tu orang panggil makulatul fi'li. Maka ketika mana air itu gelegak dah, itu infial, terhasil masuk pada air. Itu dah. Itu dipanggil makulatul fi'li, makulatul infial. Itu lebih kurang lah tu. Nak lebih hari nak mengaji makulat lah. Kau tahqiq kata bahawasanya i'tikad tu ialah makulatul kaif. Apa makulatul kaif? Iaitu gambaran yang hasil yang dapat di dalam hati. Reti dalam perut tu. Nampak dalam perut. Nampak tu apa yang gambaran. Lama belah ada nak tengok, ada tak gambar gitu. Nampak dalam perut tu, nampak dalam hati tu orang panggil i'tikad. Kalau tak nampak tak panggil i'tikad. Tengok. Ada pun perkataan mereka itu ulama mutakallimin yang mengatakan bahawasanya i'tikad tu ialah kaif, bukan fi'il, bukan fi'lun. Jawab bagi amma. Fahuwa maka ia qaul. Fahuwa maka ia bermula perkataan mereka itu tu. Fahuwa maka ia perkataan mereka itu ulama annahu at-tahqiqu ay al-qaulul muhaqqaqu annahu an-i'tiqada kaifun laisa fi'lun tu tadqiqun kalamiyun. Tu ialah yang halusi, yang bahasa ilmu kalam. Gitu dah. Tadqiqun kalamiyun, mana bahasa yang halusi bahasa ilmu kalam. Tu perbahasa yang halusi tu mana gitu perbahasa ilmu kalam yang halus tu. Bila perbahasa yang halus, la yunzaru ilaihi huna, tidak ditilikkan kepadanya ila tadqiqil kalam. La yunzaru ilaihi, tidak ditilikkan ilaihi kepadanya, kepada tadqiqil kalami, kepada yang halus-halus bahasa ilmu kalam ni. Huna di sini ai fil kitab. Di kitab dia ni bukan nak cara ilmu kalam yang halus-halus. Tu mungkin kena ngaji matalek itulah. Mawaqif. Tu baru orang panggil ilmu kalam yang halus-halus. Ada pihak ni orang panggil hak setakat lepas fardu ain gitu yalah. Itu maksud gitu. Jadi tak ditilik, tidak dibahas lah maksudnya. Itu tu tak suruh bahas dia kata. Hak tu orang panggil perbahasa yang halus-halus. Habis. Fa in qila ni. Hak yang kita kata fa in qila, maka jika diiktirafkan, jika dikritik. Fa in qila, maka jika dikatakan ai fi soal au fil i'tiraf, pada mengkritik, pada nak menanya, mengkritik. Ya, apa kritikannya? Al-i'tiqadu la yumbi'u an ta'zimil mun'imi. Iyalah dia kata i'tiqad tu ialah perbuatan, tak apalah kita taslim, kita terima. Tapi sungguh pun kata i'tiqad tu ialah perbuatan, makulatul fi'li. Tapi i'tiqad tu la yumbi'u, tidak memberi tahu, tidak menceritakan, tidak mengkhabarkan an ta'zimil mun'imi, tentang kebesaran sang pemberi nikmat. Apa benda duduk dalam perut nak cerita kan? Apa kita doa ayat tadi, kalau mu pergi di Amerika, keliling mu yang kafir belaka, mu duk i'tiqad Allah ada, mesti tak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ni orang kafir tahu tak duduk dalam perut mu? Tahu? Tak tahu. Apa hak mu pergi dalam perut mu tak tahu. Jadi tak mencerita tu, walau dia perbuatan tapi dia tidak yukhbir, tidak yumbi, tidak mencerita. Tu lagu mana? Bolehkah kita masuk ke orang panggil di dalam apa perbuatan
pada puji dari segi istilah, ujiba dijawabkan anha atau ujiba anil qi tadi tu, dijawabkan daripada iktiraf tadi. Jawab lagu mana? Bi annahu dengan bahawasanya i'tiqad, bi annahu bi anna li'tiqada yunbi'u memberitahu, mencerita, menkhabala ya i'tiqad kai lawit tuli'a alaihi. Jikalau dizahirkan di atasnya, tu lawit tuli'a alaihi ay lawit tala Allahu alaihi lah. Jikalau menzahir, memuncul, memberi nampaklah oleh Allah, maknanya di atasnya, di atas i'tiqad tadi. Kalau Allah Ta'ala buka hijab lah maksudnya. Tu contoh mu duduk di tempat negeri orang kafir. Mu pakai apa orang kafir, pakai baju t-shirt seluar tak ada duk piah-piah biangguk ke apa, tak ada. Orang kafir tak tahu kata mu tu i'tiqad lagu mana. Lepas tu nak cerita lagu mana? Boleh juga. Tak kedik kalau Tuhan buka hijab, orang kafir kasyah agak jadi wali. Yang nampak dah perut mu. Yang ni pegang Allah mesti ada ni, tak ada Allah tentu tidak. Tika tu zahir tak? Zahir. Jadi i'tiqad tika tu menceritakan kepada orang lain tentang kebesaran sang pemberi nikmat. Contoh. Tu contoh tu. Tu. Tapi nak nanti tunggu kasyah payah. Mana boleh kita nak tunggu kasyah. Memang tak nampak-nampak sudah lah. Apa hal perut orang. Nahnu nahsabu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Tapi harus tak? Harus. Kalau Tuhan nak buka hijab orang tu nampak perut kita ada gapo. Boleh. Tu harus ya. Lepas tu nak jumpa orang-orang yang orang soleh ke, orang tok guru ke, betul molek hati kita dah tu ni. Betul molek sebab apa? Takutnya bimbing Allah Taala buka hijab nampak. Mung ni bergerak ni nak sini hatimu sudah. Tapi kalau hak gitu hak jenis majzub tu. Kalau orang hak jenis stabil molek, ia tak akan memalukan tetamu. Ia tak akan malu walaupun ia nampak. Tuhan buka hijab yang nampaklah perut orang tu lagu mana. Maka dia tak akan memalukan orang tu, tapi dia akan nasihat dengan secara umum sehingga orang tu mana tu guru ni macam tahu je hati aku. Jalan tu. Tu jaga-jaga. Boleh. Harus ya tu. Bukan mustahil. Okey gak wajib. Harus. Jadi nak cerita kata i'tiqad ni jadi perbuatan yang mencerita juga. Bila lawit tuli alaihi, kalau Allah menzahirkan di atasnya. Payah sikit lah. Tu orang panggil khariqul adat lah tu. Dah ni. Ayuk mari khariqul adat dulu. Barangkali nak tolak fuak Mu'tazilah kali kau. Au ni jawab yang kedua. Atah pada kata annahu. Ai uji balqi tadi dijawabkan kritikan tadi bi annahu dengan bahawasanya i'tiqad itu yustadillu alaihi, dibuat dalil di atasnya, di atas i'tiqad bil qauli, dengan perkataan. Dengan perkataan betul. Tu bila seorang tu kata alhamdulillah, syukur ke Tuhan ni, Tuhan belakalah ni, menunjukkan hati dia tu berpegang tak dengan benda dia kata tu. Menunjuk. Jadi perkataan dia tu, lidah lisan dia keluar kata puji Tuhan. Itu menunjukkan hati dia pun memuji Tuhan. Kerana dalilnya lidah dia tu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Tu. Hanya sanya kalam itu benda yang ada dalam hati. Innal kalama la fil fuadi. Hanya sanya kalam itu benda yang ada dalam hati kita. Kita bercakap. Gitu. Wa innama ju'ilal lisanu, dan hanya sanya dijadikan lidah ni 'alal fuadi dalilan,
Nah, tu menjadi dalil yang menunjukkan apa yang kita pegang di dalam hati kita, apa yang kita katalah hati kita. Dalam hati kita tu kita nak syukur ke Tuhan, nak puji Tuhan. Lalu kita pun ungkapkan dengan lidah. Kalau gitu zahir tak gapo adalah hati? Zahir. Zahirnya apa? Dengan lidah. Batu dia kata apa? I'tiqad ni orang panggil fi'lul qalbi. I'tiqad ni yumbi juga, yukhbir. Lagu mana? Bi annahu, dengan bahawasanya tu yustadillu, dibuat dalilkan alaihi, di atas i'tiqad hati itu, bil qauli, dengan perkataan, dengan lidah. Lidah kita bercakap tu, itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati seorang. Tengok. Kalau gitu, wa yatahaqqaqu hina idzin, dan terceratlah, tertahqiqlah, mana terlaksanalah, terjadilah. Yang itu mana gitu? Wa yatahaqqaqu, dan terlaksana, terjadi, terceratlah, hina idzin, ketika itu. Ketika mana? Hina istadalla tadi. Ketika mana dibuat dalilkan di atas i'tiqad hati itu dengan perkataan, dengan lidah. Hamdani, terlaksana ke apa? Tercerak ke apa? Tertahqiq ke apa? Dua puji. Ketika tu jadi dua puji sekali ke? Mana? Ahaduhuma, satu daripada dua pujinya, bil qauli, dengan perkataan, dengan lidah. Wal akharu, dan yang satu lagi, bil i'tiqadi, dengan hati. Tapi hati yang direti daripada mana? Al-ma'khudhi minhu, yang diambil faham. Ma'khudh ay mafhum. Al-ma'khudh, yang diambil faham, minhu, daripadanya, minal qawli, daripada perkataan. Tu yang diperhal, yang direti daripada perkataan orang tu. Allah ni kurnia Allah lah ni, Masya Allah, Allah maha hebat, Allah maha kuasa, Allah. Dia bercakap lagu tu perkataan dia tu menunjuk ke hati dia tu nak kata lagu tu dah bermakna terhasil dua puji. Tengok. Dah di situ. Apa tak lagi kalau apa? Kalau seorang tu seumpama semaya. Semaya tadi terhasil orang panggil tiga puji lah. Tiga puji mana? Mulut dia kecek. Betul tak? Allahu Akbar. Nak menunjuk hati dia tu membesarkan Allah. Apa perbuatan dia tu pula akid tangan, nak menunjuk taslim pada Allah, nak qiyam, rokok, sujud. Maka terhasil tiga sekaligus. Tiga sekaligus orang panggil puji, seumpama semaya tadi lah. Tu habis. Kemudian kata dia, wasyukru lughatan, dan bermula syukur dari segi bahasa, huwal hamdu, ialah puji, istilahan, dari segi istilah. Jadi syukur dari segi bahasanya pula, tadi puji dari segi istilah, puji dari segi bahasa, puji dari segi istilah. Sekarang ni nak masuk menyatakan syukur pula. Ada beza tak syukur dengan puji? Adalah. Ada umum dia lah, ada umum khusus dia. Lalu dia kata wasyukru lughatan, dan bermula syukur dari segi bahasanya pula, huwa, ialah syukur dari segi bahasa, alhamdu istilahan, sama dengan puji dari segi istilah. Bila sama maknanya fi'lun yumbi'u juga an ta'zimil mun'imi, perbuatan menceritakan tentang kebesaran sang pemberi nikmat. Sama tu, sama. Lakin sungguh pun kata sungguh pun kata syukur dari segi bahasa tu ialah puji dari segi istilah. Tu istidrak. Lakin akan tetapinya bi ibdalil hamidi bisyukri. Wana bisyukri, bisyakiri lah. Kita awak tulis apa? Bisyukri, bisyakiri dah. Bisyakiri dah. Ada ba tu. Asyakir. Syakir mampu selak tidur.
Tak ngaji dia tidur, tak makan dia tak tidur. Sepatut tak makan pun tidur tu. Sungguh bukan kata sama syukur dari segi bahasa dengan puji dari segi istilah, lakin akan tetapinya biibdali, dengan menggantikan alhamidi yang memuji, bisyakiri ganti-ganti, takluk pada kata ibda. Ganti-ganti dengan syakir, dengan orang yang bersyukur. Jadi bunyi lagu ni, fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunihi mun'iman 'ala syakiri au ghairi syakir. Gitu dah. Mana perbuatan menceritakan tentang kebesaran sang pemberi nikmat, daripada sekira-kira keadaannya pemberi nikmat tu memberi nikmat di atas orang yang bersyukur atau di atas orang yang lain daripada orang yang bersyukur. Gitu. Tukar tu ya gitu. Wastilahan ni atah pada kata lughatan, ai wasyukru istilahan. Ni hak kita nak ni. Dan bermula syukur pula dari segi istilah. Bila sebut kata wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikitlah daripada hamba Allah yang bersyukur. Tu la in syakartum la azidannakum. Mana syukur dengan makna ni nak? Mana syukur dari segi istilah? Sarful abdi, macam dengan idhafah masdar pada fa'il. Sarful abdi, sarfu tu bukan makna memaling, makna memaling juga. Sarfu ay tasarruf, istimal maknanya. Menggunalah seorang hamba, gitu. Menggunalah seorang hamba itu, gitu dah. Sarful abdi, menggunalah seseorang hamba itu, jami'a akan sekalian ma barang an'amallahu alaihi, yang telah memberi nikmatlah oleh Allah di atasnya, di atas abdi, di atas seseorang hamba tadi, bihi dengan dia dengan barang. Bihi dengan dia dengan barang. Sarfu takluk pada kata isti'mal tasarruf tadi. Mengguna fima pada barang, khuliqa dijadikan dia barang, li ajlihi, bagi kerananya barang. Pening banyak putih barang ni dah. Atau dia panggil puji, syukur dari segi istilah. Mana seorang hamba tu dia guna akan sekalian perkara hak telah Allah beri kepada dia, dengan perkara tersebut guna tu mengikut apa dijadikan barang tersebut kerana barang tersebut. Lagu mana? Seumpama kita kata mata ni Allah Ta'ala beri untuk tengok perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang menghasilkan hasanat, kebaikan. Tengok Quran, tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kedua wajah ibu bapa kita, tengok perkara-perkara yang halal, tengok guru-guru, alim ulama, orang soleh. Maka kalau kita gunakan mata kita tengok perkara-perkara tersebut, maka tu orang panggil syukur. Orang tu seorang yang syakir, seorang yang bersyukur. Sebaliknya mata tu kita tengok benda haram. Tu tengok aurat orang tino. Tengok video-video mengarut dalam handphone, hasling. Itu ni. Betul tak? Ngaku selalu senang. Maka ketika tu orang panggil kita tu kufur nikmat. Orang tak mari kita syukur je kata. Sebab apa kita guna tidak mengikut apa hak Allah Ta'ala jadikan barang tersebut kerananya. Kerana apa Tuhan bagi? Kerana untuk abdi pada Allah. Betul tak? Maka kita gunakan abdi pada nafsu, syahwat kita. Maka ketika tu orang tak panggil syukur. Jadi bukan semata-mata kata alhamdulillah tu syukur dah. Macam kita nak cerita kat rumah. Ketika nombor ekor boleh orang panggil judi, menang 1 juta. Ya tak, alhamdulillah, syukur nikmat tu. Syukur orang panggil tu. Tak syukur. Sebab apa? Sebab dia tidak guna kalau orang panggil pemberian Allah Ta'ala tadi mengikut apa dijadikan pemberian tersebut kerananya. Itu.
Habis itu kemudian kata dia summa'lam, kemudian ketahuilah olehmu anna al, bahawasanya alif lam fil hamdi, alif lam mana? Alif lam pada kata hamdun tu, alhamdu ada alif lam tu. Alif lam pada kata hamdun tu imma ada kalanya boleh dikatakan alif lam tersebut lil istighraqi, alif lam pada menghabisi. Tuh nah, menghabisi nah. Sebab tu terjemahan biasanya segala puji. Tu orang panggil isyarat, kata seorang yang menterjemahkan alhamdu dengan segala puji itu, ia pakai alif lam lil istighraqi. Mana alif lam yang istighraq, mana menghabisi segala puji. Baiklah, segala puji. Au lil jinsi, ataupun alif lam tu boleh pakai dengan mana alif lam lil jinsi. Mana? Alif lam jenis. Tu puji-pujian. Macam dalam kitab Al-Qur'an kan? Puji-pujian. Puji-pujian bagi Allah. Alhamdu iaitu puji-pujian bagi Allah. Mana? Puji-pujian mana? Puji-pujian, jenis-jenis puji itu bagi Allah. Itu mana? Puji-pujian bagi Allah. Dia nak cerita kata alif lam tu alif lam jinsi tu kalau terjemah itu. Au lil ahdi. Ataupun alif lam pada kata alhamdu tu alif lam lil ahdi, alif lam yang termaklum. Nah, lil ahdi ay al maklum. Ma'hud, yang termaklum, yang diketahui. Mana hak kita terjemah puji itu? Boleh tak? Puji itu, puji mana itu? Hak maklum tu lah. Tu orang panggil isyarat, kata terjemah lagu tu terjemah alif lam lil ahdi. Ada. Puji mana puji itu? Gapo hak maklumnya? Ya ada dhabit ni sikit ni. Wal ma'hudu, perkara dimaklumi itu huwa ialah hamdullahi nafsahu binafsihi azalan, puji Allah akan dirinya dengan dirinya sedia kala, azali lagi. Itu maknanya puji itu. Itu hak ma'hud tu. Itu orang panggil hak maklum, hak sedia kala termaklum. Mana? Tuhan puji diri dia. Betul tak? Dia puji hamba dia pun, hamba dia ya buat. Betul tak? Hamba dia puji dia pun, dia hak buat hamba dia puji dia. Betul tak? Hamba puji sama hamba pun, siapa dia hamba hak memuji, siapa dia hak mahmud? Hakikat yang menjadi Allah ya. Sebab tu kata wal ma'hud huwa hamdullahi nafsahu binafsihi azalan. Itu dhabit. Wa zalika kama qala Abul Abbas Al-Mursi. Ai wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu, kata yang termaklum yang diketahui itu ialah puji Allah akan dirinya dengan dirinya pada sedia kala azali. Kama qala, seperti mana barang yang telah diberkatalah Abul Abbas Al-Mursi oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Abu Abbas Al-Mursi ni guru bagi Ibnu Athaillah Al-Sakandari kalau tak silap. Anak murid bagi Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Apa kata dia? Al-fil hamdi, bermula alif lam pada kata alhamdu tu. Al-fil hamdi, dah. Al-fil hamdi, bermula alif lam pada kata alhamdu itu. Begitu dah. Al-fil hamdi, bermula alif lam pada kata alhamdu itu. Ahdiyatun, ialah alif lam yang bahasa ahdi, hak bahasa maklum. Kenapa maklum? Li'annallaha, kerana bahawasanya Allah Ta'ala
Lama tatak kala mana, tatak kala ni bukan dengan makna zamani dah, bukan dengan makna zamani dah. Nah, sedia kala lagi lah. Tidak orang panggil pelaturan dengan masa. Sebelum tu Tuhan tak tahu. Tak kala mana dia tahu. Bukan gitu lah. Lama alima ajza khalqih. Tatak kala makna sedia kala lagi. Telah nyata di ilmu Allah Ta'ala ajza khalqih. Lemahlah makhluknya. An kunhi hamdih. Daripada daripada apa? Kunhi hamdihi azalan. Daripada semata-mata memujinya Allah Ta'ala pada masa azali. Nah gitu. Sedia kala lagi Allah Ta'ala tahu kata makhluk ni lemah. Nah, tak akan mampu nak puji Tuhan semata-mata puji Tuhan. Sedia kala. Tu tatak kala tu hamida nafsahu bi nafsihi. Nescaya memujilah ia Allah akan dirinya dengan dirinya. Yakni Tuhan puji diri sendiri. Tuhan tahu kata bahawasanya hamba ni tak akan sampai ke orang panggil pujian yang sebenar kepada Allah. Maka sedia kala lagi Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Habis itu. Bintah ni adalah kitab Sawi ala Jawharatit Tauhid. Syarah Sawi ala Jawharatit Tauhid. Itu ya. Habis itu, jadi alif lam pada kata alhamdulillah tu boleh pakai 3. Alif lam lil istighraq boleh menghabisi. Alif lam lil jinsi maknanya alif lam yang menceritakan segala jenis puji. Alif lam lil ahdi makna puji yang termaklum pada masa sedia kala lagi, iaitu puji zat Allah akan zatnya sendiri. Wallamu dan bermula lam pula fi lillah. Lam pada kata lillah. Alhamdulillah. Lam pada kata lillah tu imma ada kalanya lil istihqaqi. Lam nak menunjuk kata istihqaq. Mustahaq. Istihqaq hak Tuhan. Alhamdulillah ai mustahiqun lillah. Segala puji atau puji-pujian itu, puji itu hak Allah. Boleh pakai makna lamul istihqaq. Au li ikhtisasi atau lamul ikhtisasi. Mana lam yang menunjukkan makna ikhtisas, mukhtasun lillah. Gitu. Alhamdulillah ai mukhtasun lillah. Puji-pujian atau segala puji. Puji itu mukhtasun lillah, khusus bagi Allah. Ketentuan bagi Allah saja. Orang lain tak ada khusus bagi dia untuk dipuji. Tadi tak ada hak bagi dia untuk dipuji. Ni tak ada khusus selain daripada Allah tu untuk puji. Hanya Allah saja khusus kepujian itu. Au lil milki. Atau boleh pakai lam dengan makna lamulil milki. Tapi lamulil milki ni dhaif sikit ni. Atau dhabit dia juga ni. Dia kata angka 2-nya fihi annal milka makna khassum bil a'yani wal manafi'i la ghairu wal hamdu hadatsun wal ahdatsu la tumlaku wa alaihi yakunu indana ihtimalani faqat wa huma imma an takuna lamu lil istihqaqi au lil ikhtisasi. Kita uti situ dulu. Au lil milki lah. Panjang sikit tu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa amma hisnut tafwidi, situ deh. Betul. Wa amma dan adapun kota bagi tafwid. Wa amma dan adapun hisnut tafwidi, kota bagi menyerahkan segala urusan kepada Allah. Lagu mana kita nak mengawal ke orang panggil sifat
menyerah. Al-amru lillah wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan hijrah aku ni kepada Allah. Maka kata Imam Ghazalinya, adapun bermula kota memeliharakan sifat tafwid tu, fahuwa, maka ialah hisnu tu. Zikru khataril umuri, mengingat, menyebut kebimbangan segala hijrah. Tu kita sebut, kita ingat hijrah kita tu ada kebimbangan. Wa imkan, dan kemungkinan, wa imkanil halaki, dan kemungkinan hijrah kita tu binasa, rosak, wal fasadi, tu sama tu, hal halaki wal fasadi, fiha, padanya, ai fi tilkal umuri lah. Jadi cara kita nak jaga sifat menyerah, ke orang panggil hijrah kita ni kepada Allah, ialah kita sebut, kita ingat, ke orang panggil kebimbangan pada segala urusan hijrah kita, dan kemungkinan hijrah kita itu akan celaka, akan binasa pada segala hijrah tersebut. Maka ketika tu barulah orang panggil sifat menyerah ke hijrah itu pada Allah tu akan tetap terjaga. Tu. Wa hisnu hisnihi, dan bermula kota bagi kotanya tafwid tadi. Tadi kota nak memelihara ke tafwid. Bukan kotor, bukan kotor. Tak? Kota. Kota. Kota baru. Kota Kinabalu. Yalah tu. Kota. Zaman dulu ya, negeri negara ni dia buat sepadan dengan kota. Dia buat sepadan dengan kota. Tu tanda kata bahawasanya sepadan negeri dia. Mana kota tu sebagai perbatasan. Jaga orang panggil supaya musuh ni tidak mudah-mudah nak menghancurkan negara. Itu lah. Maka bermula kota bagi kota nyonya tafwid. Nak jaga bagi penjaga tafwid tadi tu. Lihat dah. Wa husnu hisnihi, dan bermula penjaga bagi penjaga nyonya tafwid. Khabar. Zikru ialah menyebut, mengingat, ajzika, kelemahan engkau. Lemah ke apa? Anil i'tisami, daripada mengelak atau bertahan, daripada memelihara ataupun daripada bertahan, anduru bil khatari, daripada mengelak daripada duruk ni anwa', andurubi ay anwa'i, daripada bagai-bagai kebimbangan tadi. Mu ni lemah, nak mengelak, nak menjaga ke daripada kena orang panggil segala ketakutan, kebimbangan tadi. Mu tak akan mampu kalau dirimu sendiri, mu lemah. Maka bila mu lemah, mu berhajat kepada yang kuat, yang qawi, kerana mu tu ajazu, mu tu lemah. Maka ketika tu siapa yang qawi? Allah yang kuat. Betul tak? Tu walim tinai ni atas berkata i'tisami. Tu pasal sepepak barunya, wa hisnu hisnihi, dan bermula kota penjaga bagi penjaganya tafwid ni, zikru ajzika anil imtinai, mengingat zikru, betul, zikru ajzika, mengingat, menyebut kelemahan engkau, anil imtinai, daripada menegahkan, anil wuku'i, daripada berlaku, fiha, padanya, fi durubil khatari tadi. Fiha ay fi durubil khatari, padanya, pada bagai-bagai kebimbangan tadi. Mu tak mampu, mu lemah nak menegahkan daripada berlakunya. Tu berlaku pada segala bagai-bagai kebimbangan tadi tu, dengan sebab apa? Mu lemah. Bijahlika, dengan sebab kebodohan engkau, mu tak tahu. Sababiyah, dengan sebab kebodohan engkau, mu tak tahu hijrah mu nak masuk ni, betul ke? Ada kebaikan dah? Mu tahu dah? Mu tak tahu. Dengan sebab mu tak tahu, bijahlika wa ghaflatika, dan dengan sebab kelalaian engkau, wa dha'fika, dan dengan sebab kedhaifan engkau. Mu dhaif, mu lalai, mu jahil. Maka kerana tu mu tu lemah daripada nak mengelakkan segala bagai-bagai kebimbangan, ketakutan.
dan mulemah daripada nak mengelakkan daripada berlaku pada segala ketakutan, bagai-bagai ketakutan tadi itu. Maka kalau mu ingat lagu tu, maka itulah pengawal bagi pengawalnya tafwid, kota bagi kotanya tafwid. Habis. Wal muwazabatu, dan bermula mengekali, muwazabah mana senantiasa kan, ala hazaini dzikraini, di atas ini dua perkara yang disebut, dua perkara yang diingat. Mana? Zikru khataril umuri, satu, wa zikrul ajzi anil i'tisami. Itu. Nah, ingat kebimbangan pada segala urusan hijamu, dan ingat lemahmu daripada nak mengelakkan segala kebimbangan tadi. Mu mengekali di atas dua perkara ni, tahmiluka, membangkitlah khabar, tahmiluka, membangkitlah akan dikau, tahmiluka ay tab'ithuka, membangkitlah akan dikau. Nah, ala tafwidil umuri, di atas menyerahkan segala pekerjaan, kulliha, takkid pada kata al-umur. Nah, semuanya sekali al-umur khijai engkau tu muntafwid, musrah ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahaffuzi, ni atah pada kata atah pada kata tafwid. Nah, atah pada kata tafwid mana pasal supaya tahu. Wa tahmiluka ala tahaffuzi, dan membangkitkan akan dikau. Dengan sebab dua perkara ni mu senantiasa mengekali, ingat kebimbangan pada segala khijamu, ingat tentang kelemahanmu, nak mengelak kau orang panggil segala kebahayaan kebimbangan pada segala khijamu tu. Tahmiluka ala tahaffuzi, membangkitkan, menanggungkan, membangkitkan akan dikau, ala tahaffuzi, di atas memeliharakan, anil hukmi, daripada memutus, mencerakkan, memutuskan, bi ghairi istisna'in, maknanya bil hukmi itu, makna anil hukmi itu bi ghairi istisna'in, dengan ketiadaan istisna. Kalau ada istisna apa? Nah, mari kita buat ni insya-Allah. Itu tak apa. Saya nak nega lah insya-Allah. Ada hati dengan istisna tak apa. Saya nak nega, saya tak kira, saya tak kira. Itu orang panggil ngaputuh tu. Nah, maka mung apabila mu ingat dua perkara tadi, itulah yang membangkitkan akan dikau, di atas menjagakan daripada putuh, fiha, padanya, fil umur, fitilkal umuri tadi, pada demikian itu segala khijai. Walimtinai, dan membangkitkan lagi di atas tertegahlah, an iradatiha, daripada menghendaki akan dia, akan segala khijai itu, illa, melainkan kalau munawak satu-satu khijai, bisyartil khairi was salahi, dengan syarat baik molek. Nah, kata ngajar nah, insya-Allah lagi, mudah-mudahan kalau diizinkan oleh Allah, dan kalau ada kebaikan, tu lagu tu. Nah, bukan kata beres, saya beres lipat, tak bangun subuh, lepas kuliah subuh beres lalu nanti ni. Itu kerana kita kerana kita tu iradatuha tidak bisyaratil khairi wassalah, ataupun bi hukmi fitilkal umur, dengan putus kita nak pada hijai kita nak buat. Maka kalau kita muwazabah kedua perkara tadi kata Imam Ghazali, maka kita akan senantiasa bersifat dengan tafwid, dan terjaga kita daripada putus satu-satu hijai. Putus tu maksudnya yakin juga, melainkan dengan istisna, insya-Allah. Wala takunanna li syai'in fa'ilun zalika wada illa an yasha Allah. Itu Quran sebut kan. Jangan kamu putus ke kata aku nak buat esok itu ini, melainkan kena istisnakan. Zalika wada illa an yasha Allah. Melainkan jika dikehendaki oleh Allah. Habis itu. Hadhihi, maka ini ialah ini. Apa? Hadhihi, maka ini al-jumlatul mazkur tadi. Maka ini perkara hak ambo sebut tadi kata Imam Ghazali. Hadhihi ai tu jumlatun azimatun. Perkara yang disebut tadi ialah perkara jumlah perhimpunan perkara yang sangat besar. Wabillahi taufiqu, dan hanya dengan Allah Ta'ala sahajalah bermula taufik itu didapatkan. Habis.
Fa in qila laka, maka jika dikatakan bagi engkau, ma hadzal khatarul ladzi yujibuna at-tafwidha li ajlihi fil umuri, fa'lam ay fa'aqulu laka i'lam wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha wa amalin wa niyatin wa nas'aluka min khairi ma salaka rasulika nabiyuka Muhammadun sallallahu. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.